Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Amani binti Syazli Syam. Nombor matrik saya adalah 4242001291. Saya dari Fakulti Pendidikan Sains Sosial dan ijazah sarjana muda Pendidikan Kepujian Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kod kursusnya adalah ECS 113, iaitu Sejarah Pendidikan, dan pensyarahnya ialah Tuan Syed Lamsah. Topik yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah tentang Sekolah Tinggi Melaka. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Nur Alia Amani binti Syazli Syam, Nur Faizah binti Juatas, Maizatul Diana binti Suhaimi, Muhammad Anif Firhan bin Ramzahurin, dan yang terakhir ialah Chamil Levenan. Seterusnya ialah latar belakang. Nama sebenarnya ialah Melaka Free School yang merupakan sekolah kedua tertua di Malaysia selepas Sekolah Penang Free School. Nama gelaran Melaka Free School diberikan kerana mereka memberikan pelajaran yang percuma kepada para pelajar mereka. Terjadinya satu kisah pada tahun 1819, iaitu Sekolah Melaka Free School ini terpaksa ditutup kerana pemindahan perintah Belanda kepada Inggeris kerana masalah kewangan yang terjadi. Selepas Melaka Free School ditutup sepenuhnya dan diambil alih oleh Inggeris, dan nama tersebut ditukar sebagai Sekolah Tinggi Melaka yang diilhamkan oleh Thomas H. More yang telah datang ke Melaka pada tahun 1825. STM yang dikatakan sebagai Sekolah Tinggi Melaka juga ditubuhkan pada tahun 1826. Yang pada awalnya hanya ada 18 orang sahaja murid mereka yang berada di sekolah itu. Pada awal penubuhan STM, iaitu Sekolah Tinggi Melaka, telah dibangunkan pada bangunan Personage House yang sekarang ini menjadi Muzium Belia Melaka. Sekolah Tinggi Melaka mengalami 2 kali pemindahan pada tahun 1884 dan juga 1931. Pada 1884, sekolah ini berpindah ke Mahkamah Tinggi Melaka yang memuatkan 200 pelajar sahaja. Manakala pada tahun 1928, bangunan Sekolah Tinggi Melaka ini berpindah di Jalan Chan Kong Cheng sehingga sekarang. Seterusnya, terdapat juga cogan kata daripada Sekolah Tinggi Melaka, iaitu Meliora High Sequemo. Cogan kata sekolah ini bermaksud di sini kita mempelajari semua yang baik dan diperkenalkan oleh pengetua Mr. L.W. Arnold pada tahun 1931. Apabila Sekolah Tinggi Melaka berpindah ke bangunan baru yang kekal hingga sekarang, cogan kata ini bersesuaian dengan nama sekolah kerana bermula dengan abjad yang sama dengan nama sekolah, iaitu Melaka High School pada setiap perkataan. Ia merupakan bahasa Portugis dan masih boleh kelihatan pada lambang sekolah. Cogan kata yang kedua pula ialah sini terdidik manusia sejajar dengan hasrat kerajaan yang ingin mengangkat bahasa Melayu dalam semua urusan kerajaan. Cogan kata ini diperkenalkan oleh Tuan Haji Abdul Rafi bin Mahad. Ia selaras dengan nama Sekolah Tinggi Melaka. Slide yang seterusnya adalah struktur pentadbiran yang ada dalam Sekolah Tinggi Melaka. Antaranya ialah staf sokongan, ketua bidang, pengetua, penolong kanan dan juga guru. Bagi staf sokongan pula, dia menyediakan sokongan pentadbiran dan teknikal untuk kelancaran operasi sekolah. Manakala bagi ketua bidang pula, dia juga menguruskan bidang-bidang tertentu seperti sains, matematik dan juga bahasa.
Bagi pengetua sekolah pula, dia bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengurusan sekolah dan memastikan visi dan misi dicapai sepenuhnya. Dan seterusnya adalah penolong kanan, iaitu membantu pengetua dalam aspek pentadbiran akademik dan hal ehwal murid. Dan akhir sekali adalah guru yang penting di dalam sekolah, iaitu mengajar pelajar dalam pelbagai subjek dan memberi bimbingan serta akademik serta nilai-nilai murni yang perlu diajar kepada kanak-kanak. Yang seterusnya adalah fasiliti yang ada di dalam Sekolah Tinggi Melaka. Antaranya adalah perpustakaan, makmal komputer, padang sukan, makmal sains, dewan serbaguna dan juga bilik muzik. Bagi perpustakaan, ia menawarkan pelbagai buku, pelbagai topik, pelbagai subjek dan bahan rujukan untuk kegunaan murid untuk menimba ilmu. Dan seterusnya, makmal komputer yang dilengkapi dengan pelbagai komputer untuk pembelajaran teknologi maklumat. Dan padang sukan adalah untuk aktiviti sukan dan riadah bagi pelajar-pelajar. Bagi makmal sains pula adalah tempat untuk pelajar atau guru menjalankan eksperimen sains berdasarkan topik ataupun silibus yang ingin dipelajari. Bagi dewan serbaguna pula, digunakan untuk perhimpunan setiap hari Isnin, acara sekolah dan aktiviti kurikulum. Bagi bilik muzik pula, dilengkapi dengan pelbagai alat muzik seperti tamborin, piano, gitar dan lain-lain untuk pembelajaran seni muzik. Seterusnya, terdapat pelbagai program pengajian yang ada di Sekolah Tinggi Melaka. Antara salah satunya ialah sains sukan, sains tulis, sains akaun, teknologi maklumat, teknologi kejuruteraan, seni, tingkatan 6 sains dan akhir sekali ada tingkatan 6 seni. Bagi tingkatan 6 sains, mata pelajaran berikut ditawarkan seperti pengajian kimia, fizik dan juga biologi. Manakala bagi tingkatan 6 seni, terdapat pengajian yang ditawarkan seperti pengajian ekonomi, akaun, pengajian perniagaan, bahasa Melayu, sejarah dan juga pengajian komputer. Bukan itu sahaja, terdapat juga fakta yang menarik tentang Sekolah Tinggi Melaka. Antara salah satunya ialah didirikan pada tahun 1826. Seterusnya mempunyai warisan kolonial dan ramai tokoh terkenal seperti ahli politik, ahli akademik yang pernah menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Melaka. Program akademik yang unggul. Apa program akademik yang unggul? Antaranya, ia tidak memfokuskan kepada akademik sahaja, malah sekolah ini juga memfokuskan kepada sukan dan juga kurikulum terhadap pelajar. Akhir sekali, sekolah ini juga merupai kawasan yang bersejarah dalam Malaysia. Untuk rumusan pula, terdapat sumbangan institusi pendidikan berkenaan terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Antaranya ialah sekolah tertua yang berperanan penting dalam sejarah pendidikan negara. Bukan itu sahaja, ia juga melahirkan ramai pemimpin dan tokoh berkaliber dalam pelbagai bidang. Ia juga dapat memupuk perpaduan kaum melalui pendidikan inklusif dan cemerlang dalam pencapaian akademik, menjadi model kepada sekolah-sekolah yang lain. Sekolah ini juga mengekalkan nilai warisan dan tradisi sebagai inspirasi kepada sekolah lain-lain. Ia juga menerima sokongan alumni yang berjaya yang membantu dalam pembangunan sekolah ini dan berfungsi sebagai model sekolah untuk generasi yang akan datang dalam melahirkan pelajar yang berkualiti. Terdapat juga analisis STPM iaitu tingkatan 6 sains dan juga tingkatan 6 seni seperti dalam gambar rajah yang telah dipaparkan.
Untuk lulus dan layak sijil STPM 2017 hingga 2021, pada tahun 2017, terdapat 98.90% kelulusan yang dapat. Pada tahun 2008, terdapat 98.7%. Manakala pada tahun 2019, terdapat 98.95%. Dan tahun 2020, terdapat 99.3%. Dan tahun 2021 terdapat 97.3% dan tahun KPI 2022 terdapat 100% kelulusan STPM. Seterusnya adalah analisis SPM. Pada tahun 2018 sehingga 2020 terdapat 100% kelulusan dan layak sijil oleh pelajar dan grade purata sekolah pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2018, grade purata telah mencapai 4.63 dan pada tahun 2019 terdapat 4.19 dan pada tahun 2020 mencapai 4.61 dan pada tahun 2021 telah mencapai 4.39 dan pada tahun 2022 mencapai 4.73 dan berdasarkan analisis gambar yang kita lihat sekarang, terdapat pencapaian yang drastik oleh pelajar-pelajar untuk mendapat sijil dan lulus SPM. Okey, seperti gambar yang kita dapat lihat, Sekolah Tinggi Malaysia ini tidak mementingkan akademik seperti yang dikatakan sebelum ini. Kita juga memfokuskan kepada sukan dan juga kurikulum seperti gambar kejohanan hoki, kejohanan putera tari dan bowling 10 pin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.